Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ramadan yang sama, situasi yang berbeza. Pada tahun ini kita sama-sama menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ramadan yang sama, tetapi situasinya amat berbeza. Kerana pada tahun ini kita berhadapan dengan wabak COVID-19. Maka oleh yang demikian kita berhadapan dengan suatu perintah yang dikuatkuasakan oleh kerajaan sehingga kan kita tidak boleh bergerak dengan bebas, yang disebut sebagai perintah kawalan pergerakan. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara tentang Ramadan yang sama tetapi situasinya berbeza, suka saya menukilkan 3 kisah yang berkaitan tentang perintah kawalan pergerakan. Pertamanya, Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran kisah bagaimana berhadapan dengan ancaman. Suatu hari, Nabi Sulaiman bersama dengan angkatan tenteranya dalam suatu perjalanan bertemu dengan sekelompok semut yang disebut sebagai lembah An-Namlu, lembah semut. Maka di kala itu Raja Semut memerintahkan kepada semut-semut yang ada supaya masuk ke dalam sarangnya. Maka masuklah semua semut-semut tadi ke dalam sarangnya kerana taat kepada Raja Semut. Berdasarkan kisah ini, kita dapat ambil pengajaran. Apa pengajarannya? Apabila kita berhadapan dengan ancaman. Apakah ancaman yang ada pada waktu itu? Ancaman pada waktu itu ialah kuda-kuda tentera Nabi Sulaiman yang tidak akan sedar kewujudan rumah semut dan semut-semut yang ada kerana semut terlalu kecil. Maka pastilah semut-semut yang ada sekiranya kekal di luar sarang, mereka akan dipijak dan mereka akan terbunuh. Maka oleh yang demikian menjadi pengajaran kepada kita untuk tinggal di rumah. Kalau semut tinggal di sarang, kita tinggal di rumah. Untuk apa? Untuk kita mengelakkan daripada bahaya yang sedang menanti kita, iaitu virus COVID-19. Kalau dulu semut kecil, kuda itu besar. Tetapi hari ini COVID-19 itu kecil, kita besar. Kita tak dapat mengesan COVID-19, tapi COVID-19 begitu dekat dengan kita. Maka oleh yang demikian, untuk kita melindungi diri kita, keluarga kita daripada ancaman virus COVID-19, maka tinggallah di rumah. Soalnya, bagaimana kita nak tinggal di rumah? Saya teringat kepada kisah yang kedua, iaitu kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam berhadapan dengan banjir besar. Sebagai malapetaka yang didatangkan oleh Allah Ta'ala. Banjir besar ini bukan salah Nabi Nuh, bukan salah pengikut Nabi Nuh, tetapi kesilapan yang dilakukan oleh orang ramai yang menolak seruan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga kan Allah Ta'ala mendatangkan malapetaka kepada mereka, banjir besar. Diceritakan pada waktu itu, bumi ini seluruhnya tenggelam. Kecuali Nabi Nuh bersama dengan 80 buah keluarga Muslim dan haiwan-haiwan, binatang-binatang secara berpasang-pasangan yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala di atas sebuah kapal yang besar. Mereka tinggal di atas kapal selama 150 hari. Tanpa tahu bilakah ia akan berakhir, di manakah penghujungnya. Mereka tidak tahu di mana mereka akan mendarat. Sehinggalah Allah Ta'ala mentakdirkan mereka mendarat di atas Bukit Judi. Bila begitu keadaannya, sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana mereka terdampar di atas Bukit Judi, mereka tinggal di sana selama 30 hari untuk menunggu air surut. 30 campur 150 bermakna 180 hari. Bermakna mereka tinggal di atas kapal selama 6 bulan. Mereka berhadapan dengan suatu suasana terkurung selama 6 bulan. Apa yang berlaku pada waktu itu sebagai pengajaran kepada kita? Sabar. Nabi Nuh AS sentiasa sabar berhadapan dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Taala akan menghentikan musibah ini pada suatu masa yang sesuai.
Maka begitulah sepatutnya kita. Kita hendaklah sentiasa bersabar tinggal di rumah. Dan kita sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Taala akan hentikan wabak ini. Allah Taala akan hentikan musibah ini bila sampai masanya, insya-Allah. Dalam masa kita bersabar, bagaimana untuk bersabar? Apa yang perlu kita lakukan semasa kita bersabar? Saya teringat kisah yang ketiga. Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus pada masa ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Nuh ditimpakan musibah, bukan salahnya, tetapi salah kaumnya yang enggan beriman kepada Allah. Tetapi Nabi Yunus alaihissalam ditimpa ujian kerana apa? Kerana kesilapan dirinya. Meninggalkan kaumnya yang enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala berikan pengajaran kepada Nabi Yunus alaihissalam. Dia menaiki sebuah kapal berhadapan dengan ribut taufan yang akhirnya ia dipilih oleh kapten kapal untuk ia dibuang ke dalam laut supaya kapal tidak tenggelam. Bila mana ia dibuang ke dalam laut, ikan nun menangkap Nabi Yunus alaihissalam, membaham Nabi Yunus alaihissalam, dan Nabi Yunus tinggal dalam perut ikan nun dalam tempoh masa yang tertentu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diabadikan tasbih Nabi Yunus alaihissalam dalam Al-Quran. Nabi Yunus menyatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dengan penuh rasa kekesalan. Dia ulang-ulang zikir ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam apabila Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan nun di tepi pantai. Dan apabila Nabi Yunus kembali kepada kaumnya, diseru kaumnya untuk beriman kepada Allah Ta'ala, dan mereka beriman. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berdasarkan kepada 3 kisah ini, kesemuanya menceritakan tentang happy ending. Tentera semut terselamat, semut terselamat daripada tentera Nabi Sulaiman. Nabi Nuh dan kaum dan pengikut-pengikutnya terselamat daripada banjir besar. Nabi Yunus alaihissalam terselamat daripada perut ikan nun, dan kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan, bermula daripada ujian, bermula daripada malapetaka, hujungnya ada kegembiraan. Apakah yang mempertemukan antara ujian dan kegembiraan ini? Sabar, zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh yang demikian, dalam kesempatan bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dan dalam keadaan kita berhadapan dengan wabak COVID-19 ini, saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan, malah kita mempertingkatkan tilawatul Quran kita. Malah kita pertingkatkan salat sunat kita. Malah kita pertingkatkan zikir kita. Malah kita tambah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lakukanlah segala-galanya tadi dengan penuh keikhlasan. Kita lakukanlah segala-galanya dengan penuh rasa khusyuk dan tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya, dan kita semua percaya, dengan kesungguhan kita berdoa, berzikir, beribadah kepada Allah Ta'ala di sepanjang bulan Ramadan ini, akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan khabar gembira kepada kita. Apa dia? Khabar gembira kita semua ialah Allah Ta'ala angkat virus COVID-19 sehingga kan tidak ada lagi COVID-19 di sekitar kita, dan kita boleh kembali hidup bebas sebagaimana sebelum ini. Namun bukanlah bebas lepas untuk melakukan perkara-perkara yang mungkar, tetapi kita lepas bebas untuk melakukan kehidupan seharian kita dalam keadaan kita sentiasa menginsafi bahawa kita hendaklah menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tidak mahu dengan maksiat yang kita lakukan, dengan kemungkaran yang kita lakukan, Allah Ta'ala datangkan semula musibahnya kepada kita. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan ini semuanya merupakan suatu kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, suatu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita menyempurnakan ibadah-ibadah kita dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini menjadikan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa
mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh yang demikian, janganlah segan-segan untuk beristighfar kepada Allah taala. Jangan rasa malu nak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam sepanjang bulan Ramadan ini Allah taala memberikan ruang seleluasnya untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Sesiapa yang mendirikan, sesiapa yang menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keinsafan, maka Allah taala akan mengampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Kita perlu insaf bahawa musibah ini datang kerana dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat adinas." Telah nyata bahawa kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini adalah gara-gara tangan-tangan manusia. Maknanya kesilapan-kesilapan yang pernah kita lakukan ini menyebabkan Allah Taala datangkan malapetaka kepada kita. So bagaimana kita nak menghindari, bagaimana kita nak menolak malapetaka ini daripada berpanjangan? Maka tidak ada cara lain melainkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mohon ampun pada Allah taala, kita diberikan keampunan oleh Allah taala, dan bila mana Allah taala mengampuni dosa-dosa kita, maka segala wabak dan bencana ini Allah taala lindungi daripada terkena kepada kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada negara kita, dan akhirnya kita selamat daripada wabak COVID-19. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memperbetulkan gaya hidup kita. Kadang-kadang kita melihat bahawa COVID-19 ini sebenarnya ingin mengajar kepada kita bagaimana sepatutnya kehidupan kita seharian. Sepatutnya kita hidup dalam keadaan kita sentiasa menjaga yang fardu. Jangan sampai kita tinggalkan kefarduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita hidup atas dunia ini dalam keadaan sentiasa mengutamakan kebersihan, kebersihan diri. Sepatutnya kita hidup atas dunia ini sentiasa menjaga keselamatan, menjaga kebersihan alam sekitar. Sepatutnya itu yang kita lakukan. Kita lihat sepanjang COVID-19 ini kita dikhabarkan bagaimana indeks alam sekitar kita meningkat. Maknanya suasana persekitaran kita menjadi semakin baik, udara semakin baik, sungai semakin baik sepanjang PKP, sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Maka oleh yang demikian, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selepas daripada PKP nanti, selepas daripada COVID-19 ini, marilah kita sama-sama menginsafi bahawa kita perlu mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan kita. Kita jangan buang sampah merata-rata, jangan buang sampah ke parit, jangan buang sampah ke sungai, yang semua itu akan menyebabkan berlakunya pencemaran alam. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada COVID-19 ini, di samping mengajar kepada kita untuk menghargai alam, maka kita juga diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami, untuk mengingati tentang tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga, menyedarkan kita bahawa pentingnya hidup dalam sebuah keluarga. Sepanjang tempoh PKP ini, kita bersama dengan keluarga kita, ayah, ibu, suami, isteri, bersama dengan anak-anak, hidup bersama-sama dengan keluarga, bekerja bersama-sama, memasak bersama-sama, solat bersama-sama. Pastilah semua ini akan menjadikan kita akrab, hubungan kita dalam sebuah keluarga. Dan kita mengharapkan supaya keakraban ini akan dapat kita teruskan selepas daripada PKP, selepas daripada COVID-19. Pastilah kita dapat merasakan betapa manisnya kita hidup dalam sebuah keluarga. Ayah menyantuni isteri, ayah menyantuni anak-anak, ibu menyantuni anak-anak, isteri menyantuni suami. Manisnya suasana ini yang pastinya kita tak dapat lupakan selepas daripada pasca COVID-19. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melakukan kebaikan demi kebaikan di sepanjang bulan Ramadan ini, pastilah segala-galanya akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan,
segala-galanya akan digandakan, berlipat kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh yang demikian, walaupun Ramadan yang sama, situasinya berbeza, namun di sana rupa-rupanya ada kelebihan yang banyak yang kita akan rasakan, yang kita akan dapat lakukan, dan semuanya itu sebenarnya sedikit pun tidak merugikan kita, tetapi segala-galanya menjadi tarbiyah kepada kita untuk kita dekat kepada Allah Ta'ala, untuk kita kasih kepada alam sekitar, untuk kita sayang keluarga kita, untuk kita hormati jiran tetangga kita, untuk kita kasih fuqara wal masakin, dan semuanya itu merupakan tarbiyah yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita semua. Modul Ramadan amat istimewa. Maka oleh yang demikian, jangan sia-siakan keberadaan kita di bulan Ramadan walaupun kita berada dalam suasana COVID-19. Selamat menyambut Ramadan dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. مولاي صل وسلم